akan menceritakan sedikit tentang peristiwa dan sejarah di Bukit Kepong. Kejadian di Bukit Kepong adalah pertempuran bersenjata yang bersejarah berlaku pada 23 Februari 1950 di antara pihak polis dan Parti Komunis Malaya sebelum kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu 1948 hingga 1963. Pertempuran ini berlaku di kawasan sekeliling Balai Polis Bukit Kepong. Balai polis ini juga diperbuat daripada kayu dan terletak di tebing Sungai Muar, sekitar 59 km dari Bandar Muar, Johor. Kejadian ini bermula sebelum subuh apabila pihak komunis melancarkan serangan gerila di balai polis. Ia berakhir dengan tragik dan pertumpahan darah di mana penyerang membunuh hampir kesemua pegawai polis bertugas di situ. Pihak komunis hendak menjadikan contoh dari serangan itu tentang apa yang akan terjadi kepada mereka yang menentang perjuangan komunis. Apabila mereka memulakan pengepungan, pihak penyerang percaya bahawa mereka akan dapat mengalahkan polis Bukit Kepong dalam masa tempoh yang singkat. Ini disebabkan beberapa faktor yang menyertai mereka, antaranya kelebihan senjata dan jumlah anggota. Yang kedua, kedudukan Balai Polis Bukit Kepong yang sangat terpencil. Balai Polis Bukit Kepong terletak di selekoh Sungai Muar, sebuah perkampungan kecil yang terpencil dengan sekitar 20 buah rumah, kedai, 20 rumah dan kedai. Menjelang awal 1950, ia merupakan tumpuan pergerakan pihak komunis di situ. Ketika itu balai polis itu diketuai oleh polis balai Sarjan Ray Dempsey yang pernah berkhidmat di Palestin. Ketika serangan ke atas balai polis Bukit Kepong, beliau telah ditukarkan dan jawatannya telah diambil oleh Sarjan Jamil Muhammad Shah. Berkemungkinan perkara tersebut diketahui oleh pihak komunis. Selain itu, terdapat pelatun campuran 15 anggota polis tugas am, konstabel polis marin, kepimpinan Sarjan Jamil sendiri. Ketika itu, pasukan turut dipokok oleh konstabel polis khas dan 4 polis tambahan bagi tugas untuk mengawal dan lain-lain. Di situ menjadikan 22 anggota kesemuanya. 13 isteri dan anak-anak anggota tinggal di barek kediaman di belakang balai. Disebabkan pertumpahan darah ataupun 25 anggota polis yang berjuang habis-habisan sehingga seorang demi seorang gugur. 2 orang isteri anggota polis turut mengangkat senjata apabila mendapati suami mereka terkorban, dan mereka terus bertempur bersama-sama anggota yang lain sehingga kehabisan peluru. Kejadian ini 19 anggota polis dan sejumlah 40 tentera komunis telah terkorban. Nama saya Nazul bin Muhammad Nasir. Nama matrik saya 02 DBS 21F 2036. Saya ingin menceritakan beberapa peristiwa Bukit Kepong. Bukit Kepong ialah pertemuan bersenjata bersejarah yang berlaku pada 23 Februari tahun 1950 antara polis dan komunis Malaya semasa Tanah Melayu sebelum merdeka. Tempoh ini yang disebut sebagai Darurat Malaya. Konflik yang berlaku di kawasan terpencil di sekelilingnya. Balai Polis Kayu Bukit Kepong di Kampung Bukit Kepong. Secara kebetulan, nama pos itu diterjemahkan sebagai Bukit Perkampungan
Kepung bermaksud dikelilingi atau kekampungan. Stesen kayu terpencil dikendalikan oleh 5 konstebel polis tetap dan Maring Melayu. Dipuji oleh 3 konstebel khas dan 4 polis bantuan tempatan. 13 isteri dan anak polis turut ditempatkan di quarters yang telah berkahwin di belakang perkarangan itu. 200 komunis bersenjata lengkap melancarkan serangan gerila ke atas balai itu pada jam 4.15 pagi. Walau bagaimanapun, terdapat kemungkinan anggota polis enggan menyerah diri, walaupun banyak gesaan oleh komunis supaya mereka meletakkan senjata dibuat. Beberapa pegawai terbunuh ketika tembakan berterusan dan isteri-isteri pegawai pembela mengangkat senjata apabila mereka mendapati suami mereka telah gugur dalam pertempuran. Desak dan cemas dengan ketabahan pembela, pihak komunis menangkap salah seorang isteri pegawai itu dan mengancamnya dengan tundakan senjata dalam usaha mendesak anggota polis menyerah diri. Para pembela menjawab bahawa mereka tidak akan menyerah dan terus berjuang. Ini mengakibatkan hukuman mati terhadap tebusan. Kira-kira 5 jam selepas tembakan pertama dilepaskan, komunis berjaya memecahkan pertahanan dan membakar tempat itu. Serangan itu berakhir dengan tragis dengan pembunuhan beramai-ramai berdarah, dengan penceroboh membunuh hampir semua pegawai polis dengan beberapa yang cedera parah berjaya bertahan sebagai saksi mata. Bagi sesetengah pihak, kejadian itu juga dikenali sebagai Malaya Alamo. Itu sahaja daripada saya. So, Bukit Kepong. Setelah saya menonton dan meneliti movie Bukit Kepong ni, saya boleh cerita sedikit plot yang ada dalam movie tersebut. So, ketika serangan itu berlaku, terdapat 180 orang pengganas komunis dari Kompani Bebas Keempat yang menyerang. Serangan itu diketuai oleh Muhammad Indra, iaitu Ketua Komunis Melayu. Pada asalnya, Muhammad Indra ni dimaklumkan serangan itu hanyalah sebagai amaran saja. Bagaimanapun, serangan itu bertukar menjadi tragedi buruk. So at that time, komunis pergi kepung balai polis dengan separuh di bahagian depan, yang lain mengelilingi balai polis tersebut. So komunis konon-konon nak takutkan pihak polis. Tapi masa tu, mereka berhadapan dengan tentara hebat polis-polis tersebut yang dikotai oleh Sarjan Jamil Muhammad Shah, walaupun berkali-kali diseru untuk menyerah. So sekitar pukul 5 pagi, polis bantuan dengan penduduk kampung dari kampung Jawa, diorang lengkap bersenjata, diorang bergerak nak bagi bantuan. Tapi diorang kena halang oleh penyerah hendak komunis yang ditugaskan untuk menghalang bantuan dari luar. So detik-detik terakhir pertempuran ni, komunis membakar barek Kelamin dan balai polis. At that time, hanya ada 3 orang polis saja dan seorang pengawal kampung yang still hidup. Mereka meluru keluar dan merempuh komunis dan membunuh sekurang-kurangnya 3 dari kumpulan pengganas. So lepas 5 jam bertempur, barulah pihak komunis berjaya tawan balai polis dan membakar balai tersebut. Komunis itu lari ke dalam hutan dengan meninggalkan kesan kemusnahan dan kematian. So total kematian pertempuran ini adalah dalam 25 orang. Mereka yang terselamat pertempuran maut itu adalah 4 anggota polis, 9 ahli keluarga termasuk isteri dan anak mereka. So I think that's it. Thank you. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Nur Irfan bin Imsani, nombor pendaftaran 02 DBS 21F2030. Hari ini saya akan menceritakan mengenai plot filem Bukit Kepong. Jika kita tahu, berlakunya peperangan ini menyebabkan sejumlah kematian yang sebanyak 25 orang anggota polis. Selepas berlakunya kematian tersebut, adanya bantuan dari perkampungan yang berdekatan. Semasa serangan tersebut, bantuan dihantar dari kampung Tio semasa pertempuran bergema ke beberapa kampung yang berdekatan. Sekumpulan penduduk yang dikuasai oleh penghulu Mukim Ali Mustafa dari kampung Tui diiringi oleh 13 anggota AP/HG, iaitu polis bantuan dan pengawal kampung. Mereka diserang hendap oleh komunis dalam perjalanan sekitar setengah kilometer dari balai polis Bukit Kepong.
Keupayaan senjata mereka amat terhad berbanding penganas komunis yang menggunakan senjata automatik dan separa automatik berbanding rifle, shotgun dan revolver yang dibekalkan kepada penduduk kampung. Beberapa pengawal kampung tercedera dan terbunuh walaupun tersekat. Kehadiran mereka mengurangkan tekanan kepada pasukan pertahan di Bukit Kepong dan memaksa pengunduran umum komunis. Kenyataan semasa mengenai peristiwa Bukit Kepong. Pada 21 Ogos 2011, semasa satu ceramah di Kelugur, Pulau Pinang, Muhammad Sabu mengeluarkan satu kenyataan kontroversi dengan menyatakan kononnya Muhammad Wira yang serta seorang pula anggota tentera pengganas Parti Komunis Malaya PKM semasa peristiwa Bukit Kepong 1990 yang selayaknya digelar Wira Negara dan bukannya anggota polis yang berjuang sehingga ketitisan darah yang terakhir untuk mempertahankan balai polis Bukit Kepong. Dengan mendakwa kononnya kesemua anggota polis semasa penyembelihan tersebut sebagai pegawai British, manakala askar PKM pula dianggap wira negara sebenar. Memandangkan mereka menentang British, ceramah tersebut yang videonya tersebar luas di laman YouTube telah mencetuskan kemarahan rakyat di seluruh Malaysia. Memandangkan kenyataan tersebut dianggap sebagai satu penghinaan terhadap ahli keluarga mangsa yang terkorban, di samping para pejuang kemerdekaan lain yang tiada kaitan dengan PKM seperti Allahyarham Tunku Abdul Rahman dan Datuk Onn Jaafar. Walau bagaimanapun, Parti Islam Se-Malaysia PAS menafikan segala tuduhan tersebut serta mempertahankan kenyataan dan dakwaan Muhammad Sabu atas alasan sama. Terima kasih. Saya Muhammad Ilmi Hakimi bin Mat Nazri, nombor mati 02 DBS 21F 2034, akan membentangkan moral yang terdapat di dalam filem Bukit Kepong. Yang pertama, berani. Contohnya, Othman Yusof berani menghadapi ancaman pengganas komunis walaupun bilangan anggota polis sangat terhad. Yang kedua, semangat kerjasama. Orang-orang kampung dan pihak polis bekerjasama mengadakan kawalan untuk menjaga kampung daripada ancaman komunis. Yang ketiga, kesabaran. Othman sabar menghadapi dugaan sehingga kakinya terpaksa dipotong akibat kecederaan. Seterusnya, saya menyerahkan pembentangan ini kepada ahli kumpulan saya. Terima kasih. Saya akan menceritakan sedikit tentang filem Bukit Kepong yang telah saya tonton baru-baru ini. Cerita ini secara keseluruhannya telah memberi banyak pengajaran dan juga kesedaran secara tidak langsung kepada saya. Seperti contoh di mana beberapa orang penduduk kampung telah berjaya menghalang sekumpulan parti komunis untuk menjejaki Bukit Kepong. Dan beberapa orang komunis juga berjaya dibunuh oleh penduduk kampung Bukit Kepong. Betapa tanggungjawabnya mereka demi menjaga keamanan Bukit Kepong. Pihak polis juga berterima kasih kepada mereka. Tetapi ada satu babak dalam filem ini di mana seorang penduduk kampung yang diberi nama Tak Sai yang berbangsa Cina telah menjadi tali barut untuk parti komunis. Tak Sai telah berjaya membawa seseorang komunis memasuki balai Bukit Kepong bagi tujuan peninjauan mereka sebelum balai Bukit Kepong diserang oleh parti komunis. Tidak lama pada itu, pihak komunis telah menjalankan penyerangan dan balai Bukit Kepong akhirnya tumpas setelah bertahan dari malam hingga ke pagi. Dan balai Bukit Kepong juga telah berjaya dimusnahkan dan dibakar oleh parti komunis. Sekian, itu saja daripada saya.